Itu sleeper lah tadi. Baik. Okey, kita buat sisi depan ni. Boleh tunjuk keadaan ni. Ini selalu buka. Selalu rosak lah. Selalu rosak. Siapa tu? Penduduk sini. Ada bukti? Ada. Ada bukti. Mana tu tu? Ada? Sekejap, saya buka, saya buka. Sincu ada Sincu. Tadi cakap sudah dapat. Ada location sudah dapat dah. Orang keluar terkejut pula dia. Ambil gambar dia. Mana dia punya sinar dia punya ada ke? Okey, tak apa. Saya nak cari dia lambat. Okey, boleh start. Lebih, terima kasih. Sekejap. Terbalik. Wire panjang sekarang betul. Okey. Susah nak beli. Okey. Saya pun ada dekat office tapi tak pernah guna. Boleh bagi, Dah biasa boleh bagi orang yang guna. Bagi-bagi kat guna. Saya nak ya. Okey, selamat pagi lagi sekali. So, terima kasihlah kepada pihak media yang turut hadir. Hari ini dua perkara seperti mana program Kumpul Lambuk dengan NGO. Saya berada di blok 29 dengan bersama penduduk sekali. Come join. So saya nak merujuk kepada kenyataan yang diberikan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri pada tahun lepas 16 Oktober 2021. Beliau Perdana Menteri turut hadir ke program pelancaran atau pengumuman di Seri Perak, kawasan inilah yang selalu mengalami masalah lift ataupun lift yang dah uzur. So beliau telah mengumum 11.6 juta untuk repair lift di Seri Perak dan juga total 127 juta di perumahan awam dan juga PPR di Kuala Lumpur. Yang apa ni? Di sini ada 14 lift di mana ada hampir 7,000 lebih penduduk yang tinggal di sini. So saya pada tahun lepas saya amat terima kasihlah kepada Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri pun kata projek itu akan bermula pada awal tahun ini. Tapi saya rasa saya belum lagi nampak mana-mana lift telah pun tukar ataupun belum lagi rasa lift-lift baru di PPR ini, perumahan awam ini ataupun perumahan awam lain. So saya soal lah kepada Perdana Menteri, bilakah projek lift baru ini akan berlangsung ataupun bilakah penduduk akan dapat lift baru dekat kawasan ini dan juga kawasan lain. Sebab masalah lift ini mungkin di kalangan orang yang tak tinggal dekat flat atau PPR ni tak tahu. Tapi apabila satu-satu lift itu rosak, semua penduduk kena guna tangga. Saya pernah jumpa warga emas dengan wheelchair pun terpaksa naik tangga, orang yang naikkan. Itu berlaku di flat Seri Kelantan. Apabila macam flat Seri Kelantan, dia lagi teruk. Dia dua perkara. Satu, pengurusan oleh DBKL. Macam Seri Perak, pengurusan penuh DBKL. Ada perumahan awam lain, DBKL telah serahkan pengurusan itu kepada JMB. Apabila pihak DBKL serahkan kepada JMB untuk menguruskan, kadang-kadang JMB ini tak cukup dana untuk mengurus sebab gagal untuk buat kutipan maintenance. Depends on the maintenance fee. Macam dia kira square feet satu rumah. Contoh dekat Seri Kelantan, dia satu rumah sepatutnya
kurang daripada RM50, RM40 kalau tak silap saya. Tapi sebab keadaan penduduk yang miskin tegar, ada yang gagal untuk buat bayaran. Apabila mereka gagal untuk bayaran, tidak cukup duit untuk JMB menguruskan. Contoh di Blok A Sri Kelantan, Blok Sri Perak saya tak tahu lagi lah. Blok A Sri Kelantan, daripada 2 lift hanya 1 saja boleh guna. Di satu blok tu mungkin ada 100 ke bawah lah, rumah 100 bawah. So macam mana keadaan tu di sana? Memang teruk lah bagi saya. Walaupun penduduk sudah bising dekat DBKL tolak dekat JMB. JMB pula mengatakan orang tak bayar maintenance fee. Itu dah cerita saya dah beritahu. So, sekarang balik kepada pengumuman Perdana Menteri. Saya rasa Perdana Menteri kena jawablah bila peruntukan akan diturun, bila projek akan ditenderkan, bila penduduk warga perumahan awam dan PPR akan dapat lift baru, dan apa company lift itu, dan macam mana untuk berapa tahun lift itu akan berfungsi. Semua kita kena tahulah, macam persatuan-persatuan penduduk kena tahu. Sebab last saya dengar satu-satu lift untuk maintain tu yang paling susah. So maintenance tu macam mana, itu semua kita nak tahulah. Bukan sekadar ada lift baru lepas tu penduduk okey. Lift okey, lagi satu, lift baru memang cantik, tapi spare part tu dekat atas tu, adakah itu sekali? Saya rasa sekali lah. Saya harap pengumuman tu Perdana Menteri boleh bagi tahu lagi sekali lah, atau boleh datang Sri Perak lagi sekali. Itu saja. Apa persoalan? Poin yang terus terang lah. Okey, sekian, terima kasih. Ni boleh bagi penduduk nak cakap. Dia selalu rosak akak tadi. Cakap sikit lah. Ketua blok silakan sikit-sikit lah. Kalau cepat baiklah. Okay, ada nak tanya ke atau saya terus cakap? Okay, lift ni memang dia isu banyak lah. Sebab apa, kita dekat sini maintenance, setiap kali kita buat aduan, maintenance satu dia dapat. Keduanya, bila dia repair, dia macam YB cakap, spare part dia ambil daripada floor lain untuk diganti balik kat bawah. Artinya dia tak ada solution untuk dia ambil. Macam sebab apa, bila saya berjumpa, sebab saya pun pernah bekerja dengan MS Electrical Engineering, sebab ada tahu pasal lift ni. Sebab kebanyakan bila kita buat aduan, dia datang repair dalam setengah jam dia rosak balik. Saya tak tahu apa yang mereka buat. Kadang-kadang normally macam kita ambil yang sebelah kiri saya lift ni, nampak daripada luar lah memang cantik daripada dia lekat laminate semua. Tapi bila masuk dalam, kita boleh nampak kalau masuk dalam bawah dah mula bergegar. Sebab dia dah uzur. Artinya dia baik pulih daripada sistem luaran saja, dalaman dia tak baik pulih. Itu sajalah daripada pihak persatuan. Sebab apa, kita tengok banyak ibu tunggal, banyak orang tua, banyak yang ada OPU, masih ada tiga orang terlantar kat sini. Bila ada isu macam contohnya sakit hari satu, bila nak masuk, contohnya nak masuk stretcher pun tak boleh sebab saiz dia kecil. Kalau kita nak bawa jenazah pun tak boleh, kena, artinya bila nak masuk jenazah kita kena bagi dia beri terpaksa, sebab memang tak boleh nak buat sebab terlalu kecil lift ni. Sebab lift ni pun anggaran saya daripada tahun 85. Cuma dia ubah suai dalam saja. Bangunan ni dah berapa lama? Tak silap saya dalam 85. 85. Dah mula rosak sejak? Sejak daripada dulu lagi. Dia akan dibaik pulih, dia jadi balik. Dia akan baik. Macam 2 bulan lepas, dalam tempoh sebulan saya punya aduan saja 12 aduan. Dalam tempoh sebulan. Sebab lift yang sama saja. Tindakan peraduan apa tindakan tindakan seterusnya, saya minta tolong daripada pihak persatuan untuk melanjutkan kes ni lah ke atasan. Alhamdulillah pihak persatuan penduduk pun ada bantu kami untuk benda ni, sebab isu ni kita dah lama. Sebab apa, saya tak tahu sebab apa, bila lift yang macam ni bila tak dijaga daripada servicing diorang, bila saya tengok kadang kita boleh tengok daripada katok pik dia semua pun masih kotor lagi. Sebab kita tak nampak maintenance ni datang buat kerja atau tidak. Sebab apa, bila kita tengok dia punya undang-undang, bila kita sendiri buka lift ni, kalau orang disangkut, kita akan didenda for safety doang. Itu yang kebanyakan berlaku kat sini lah.
Sini berapa GMB ada? Satu GMB control satu semua. GMB, Satu ya. GMB Ya. control semua sekali. Tapi kita belum masih dah atas Belum handover lagi. Pengurusan di BKL. pengurusan di BKL lagi. Belum berkaitan dengan JMB lagi. Oh, belum GMB ni lah. Belum lagi. Oh, okey. Belum JMB take Masih over. baik. Satu-satu kos membaiki lift ni berapa anggaran dia? Anggaran daripada saya tengok lift ni memang kerosakan dia teruk. Dia kalau ikutkan kena tukar daripada mesin, motor room dia semua kena tukar. Sebab dia old school punya barang. Sebab apa kalau dia orang jaga daripada awal, benda tu tak jadi isu. Sebab apa? Otis ni. Ha? Otis ni. Yang ni Fujitech. Fujitech. Kebanyakan kalau kita tengok Fujitech yang buat masalah. Ni saya terus-terang saya cakap lah. Sebab apa kebanyakan kalau saya pergi UTC naik eskalator pun sama juga. Brand-brand ni yang bermasalah sekarang ni. Kita minta daripada pihak kerajaan untuk bantu kami lah yang tengah susah ni. Macam saya ni berpakai tongkat, kadang-kadang saya nak duduk pun kena duduk kat tangga, nak siapkan lift. Sampai lift tu siap baru saya boleh naik. Saya minta daripada pihak kerajaan untuk bantu kami lah yang tengah susah ni. Dia dah berapa lama kes ni? Kes ni daripada dulu lagi. Benda ni bukan Benda saya dulu. memang daripada dulu. Dah dekat 2-3 tahun benda ni. 2-3 tahun. Dia akan buat, dia akan menjadi. Dia akan buat, dia akan menjadi. Sebab daripada segi kalau kita tengok daripada sini ni memang dia buat semua cantik. Tapi kalau ikutkan memang old school. Dia punya body dalam ni. Maknanya after 30 years, selepas 30 tahun baru Ya, ada. ya, ya. Ada apa-apa kemalangan di dalam ni? Kemalangan kita ada sahabat saya pernah meninggal atas saya minta akak tu sendiri cerita. Sahabat saya tersepit, putus badan semua daripada dekat blok 35. Blok 33. Pernah ada kes. Masa nak panjat keluar. Waktu saya pun tak tahu kes tu sebab kes tu dah lama. 93 kan? 93. Dia kena daripada tengah, dia hentakkan. Sebab setahu saya pintu ni dia ada kekuatan dia, hentakkan dia. Bila dia dah ada masalah, dia mesti hentakkan dia akan kuat. Salah sensor tu. Sensor. Tapi dulu dia tak ada sensor. Dulu dia cuma tolak je. Sebab dulu ni lift kan dia ada dia boleh tolak kan. Dia ada dia macam spring. Pernah ada kes kematian kat sini. Mana pernah kejadian yang sangkut kat dalam tu ada? Sangkut ada banyak. Flat ni 29 paling banyak pecah rekod. Dalam 7 blok flat ni paling banyak. So apa dia buat dia kat dalam tu? Tunggulah. Bila saya tunggu kalau tak boleh, saya sendiri akan terpaksa kena buka lah untuk bantu dia orang. Sebab apa? Bila kita tunggu maintenance, sekarang kita tengok dalam pandemik ni pekerja pun dah kurang. Sebab kadang-kadang saya nak marah staff Fujitech pun tak guna juga. Sebab apa? Dia orang buat dia orang punya ni, dia orang kena lari-lari bertugas kan. Lepas tu bila tengok kita terpaksa kena ambil tindakan tu. Bila kita tanya Bombo akan cakap dengan kita kalau abang boleh buka, abang buka untuk bantu dia orang. Macam mana nak buka? Buka ni kita ada dia ni. Lock ni, lock ni. Kunci. Dia kunci dia masuk tu je. Maknanya daripada luar lah, orang dalam tu tak ada orang luar Tapi tahu. kadang-kadang ada yang kita tak boleh buka, kena pecahkan. Kita akan refer pada Bombo. Kalau buka lift tu ada belakang tak apa, kalau lift tu setengah bawah. Setengah kita kena tukar, kena dia ada operate. Macam saya ada pengalaman, boleh operate lah. Saya kalau orang yang tak ada pengalaman, saya tak bagi. Dia sebabnya orang dia sebabnya dia main switch ada dekat bawah ada, atas lift pun ada, tiga tempat dia ada. Principal sistem dia. Banyak kes kat sini lah. Sebab kita tengok daripada kematian, bila ada kematian memang kita jam. Macam mana nak bawa jenazah keluar? Kita kena angkat pakai kain. Kita tak boleh bawa yang keranda tu masuk. Kalau tingkat rendah boleh bawa turun tangga. Kalau tingkat rendah boleh bawa Tingkat rendah memang boleh turun tangga. Dia nak bola atas. Ni daripada atas nak bawa turun. Kadang-kadang kita tengok Indian, sakit, Chinese pun kadang-kadang macam Chinese dia pakai kotak. Dia tak ada macam kita, yang Muslim. Muslim boleh pakai bantal atau bawa. Chinese dia kena masuk kotak, Indian kena masuk kotak. Macam mana nak bawa? Terpaksa dia orang kena berdirikan dia punya ni. Dia akan meluruskan. Jangan sampai turun lift yang tali tak ya? Itu sikit hari kita akan buat lah. Kalau terpaksa kena buat lah. Turun barangan tali ya. Terpaksa kena buat. Sebab kita dah tak ada. Sebab apa banyak yang anak-anak muda semua makin lama, semua dah berumur. Ada setengah yang boleh bantu, ada setengah tak boleh bantu. Kita kena cari solution lah untuk bantu. Kita kena minta daripada pihak kerajaan untuk bantu selesaikan masalah ni. Isu-isu ni. Ada apa-apa lagi? Okey, terima kasih. So saya rasa itu saja. Sudah dengar keluhan-keluhan daripada wakil sini, ketua blok kan. Juga ketua blok. So kalau ada apa-apa soalan boleh tunjukkan, kalau tak kita tamatkan di sinilah. Lepas tu saya nak pergi masak ni. Okey, sekian, terima kasih.
Nanti jemput. Bagi tahu. Okey tuan, saya menjemput tuan-tuan waktu buka puasa dalam pukul 6 kita ada bagi sumbangan pada warga-warga sini dengan berbanyak dan kita akan bagi infak barang sikit sama. Terima kasih. Agihan bulan tu naik ke Tak ada, Oh, datang kita ada berapa? Oh, dia datang ke bawah lah. Kalau naik, takut kita naik, takut ni tak masalah, kita pula sangkut pula lagi. Okey. Terima kasih. Dijemput muka sekarang. Sekarang Yus, dijemput muka sekarang. Hai. Ambil gambar. Macam mana? Masuk lift ke keluar lift? DDI. Tak ada. Sebab yang lain yang lain bagi Benar kan? Kelas sikit. Sorang. Mana ya? Pak, saya nak Jangan kursi ke awak ni. Murah sikit. Duduk sikit. Tengok boleh goyang lagi. Tak boleh lah. Bagi nanti. CCTV pun dah kena cat. Dah garat. Bawa sikit tangan buat. Saya rasa dapat juga. Okey, buat situ. Tengok sikit. Okey, YB tuju atas sikit YB. Ini bagus ni. Alright, ya Mana lebih betul. Okey lagi Lagi satu dia ni pun dah letak kan. Dalam ni ya. Ya, belakang sikit YB. Belakang sikit. Bagi putih. Nanti tersentuh. Boleh tahan dia. Boleh tak belakang? YB. Apa tu? Sini. Okey dah. Ada lagi. Dapat. Buat macam orang. Buat macam orang. Dah. Dia YB ke depan sikit. Saya. Dah. Okey. Dah. Pakai hati je. Pakai suping je. Ambil banyak. Film tak ada, okey boleh pakai banyak. Jack. Ya. Ha? Oh dah rekam. Ni boleh cabut. Ni Kayus, mana Kayus? Kayus. Ambil gambar lubang. Ni Supaya pintu ni dalam boleh letakkan. Tak khusus sendiri. Kayu bercalan ni. Kayu lepas ni. Ni boleh letakkan. Oh dah lama lah. Macam ada sponge dalam ni. dia sebab dia cuma ni saja dia sentak macam tu. Dia letak sini dia saja letak. Tapi benda ni satu hari dia akan sentak. Ini macam baru. Ni semua dia tampal balik Ini lepas baru. saya buat aduan. Ini lama. Oh, lepas buat aduan. Aduan dia tampal macam ni. Tapi dalam ni semua kosong. Sampai dia kena bagi letak. Ni orang boleh buat air dalam ni. Tadi di mana tampal macam tu. Kosmetik lah. Maknanya setiap blok memang ada kerosakan. Tak ada ke yang tak ada rosak lift. Memang 7 blok tu ada problem. Sampai tangan boleh masuk dalam. Tengok ni. Tengok. Saya berani masuk dalam sebab pernah bekerja kan. Lebih baik pakai cincin kalau tak turun masuk. Okey. Okey, ni dia blok 29 Seri Perak. Umur saya 30.